Kita jangan tukar anak-anak. Halal satu bab, berkat satu bab. Yang halal belum tentu lagi berkat, tetapi rezeki yang berkat automatik halal. Orang kerja jalan, panah tar satu ha, panah matahari satu ha, pukul 1 tengah hari. Halal ke tak dia cari rezeki tu? Dengan titik peluh dia, dia tidak menipu orang walaupun 1 sen. Dia tidak curi tulang pun. Memang dia aku dengan ketua, dengan toke dia. Kita tengok posisi dia kerja. Dalam keadaan cuaca dan keadaan yang macam mana kita boleh bayarkan. Halal rezeki dia cari tu. Tapi berkat belum tentu. Zuhur ke tak dia? Asar ke tak dia? Maghrib isyak ke tak? Subuh ke tak? Sebab itu kita doa dengan Allah Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq. Kita minta dengan Allah Ta'ala rezeki yang berkat. Bila berkat automatik halal. Tetapi rezeki yang halal belum tentu lagi berkat. Banyak orang confuse. Rezeki halal ni kau mai kerja ni, kau panckat pukul 8, kau beli pukul 5. Kalau orang office hour tak lewat walaupun seminit, dan dia tidak curi walaupun seminit, betul-betul on time pukul 5 dia panckat, dia balik halal. Tetapi adakah berkat? Belum tentu lagi. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan mati dan hidup, aku nak tengok di kalangan kamu ini siapa yang paling excellent. Ahsan semua anta semua tahu, anti tahu. Kalau bahasa kapung maknanya ahsan ini comel loteng. Comel loteng. Aku nak tengok pekerjaanmu yang comel loteng. Agak-agak loteng ke kita? Agak-agak. Kalau kita jadi penjawat awam, sekadar pukul 8 panckat, klik pukul 5, statik, biasa je. Orang yang excellent ialah orang yang nak cemerlang, dia kena buat lebih pada tu lagi. Sebab itu kita tidak berjaya. Sebab itu kita bobol. Waktu anak ustaz belajar di MRSM yang adik tu, belajar di MRSM Kota Putra, dan semua anak-anak tahu sejarah MRSM Kota Putra asalnya ialah bangunan metrokulasi. Bilik dia duduk dua orang. Masa ambil SPM, warden suruh tidur pukul 10.30, pukul 11 tidurlah. Sahabat dia ni dia aku dengan undang-undang. Sampai pukul 11 dia tidur. Tapi orang yang nak excellent, orang yang nak ya ahsan, nak comel loteng, dia tak akan tidur. Dia akan meneruskan study. Tapi oleh kerana warden raung takut tengok, cahaya lampu dalam tu cerak, warden pakai tutup. Tidur. Dia tak sebui warden nampak, dia ambil ketolah, dia pergi tudung. Warden lalu tengok gelap. Dia study sampai 12.30. Dan pukul 3, pukul 4 pagi baru dia bangun pulak untuk study. Hak aku dengan pukul 11 tidur, boleh naik A dan dia boleh straight A. Nak royak orang ni dia kena buat lebih pada tu lagi. Ahsan linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau anak-anak mari sebagai seorang guru, kalau sekadar mari pukul berapa, masuk pukul 7.30, lepas tu anak-anak balik pukul 1, pukul 2, biasa Ustaz. Tetapi anak-anak kena fikir bagaimana untuk menjadikan sekolah ni, anak murid sini lebih pada tu lagi. Sudah tentulah kita kena fikir luar kotak. Sudah tentu kita kena korbankan sedikit masa kita
Kalau kita skema selajak orang kata, betul-betul pukul 1 kita dah atas kereta dah, kita boleh setara tu ya anak-anak. Anak tak percaya, anak-anak tengoklah. Kalau anak-anak panjang umur, ustaz panjang umur, kita boleh tengok. Ustaz bukan nak bangga, tapi perkongsian. Sepanjang ustaz jadi pegawai Felda, ustaz dianugerah 2 kali sebagai pegawai terbaik. Kali pertama, ustaz dapat jadi pegawai terbaik seluruh Malaysia. Ustaz dianugerahkan boleh pergi umrah free dan boleh bawa isteri. Tahun yang kedua, 2008, sekali lagi ustaz dianugerahkan jadi pegawai terbaik dan ustaz dibawa melawat Korea bersama isteri. Masa ustaz pergi Korea tu, Negeri Terengganu seorang terbaik, Pahang seorang terbaik, Johor seorang terbaik, ustaz Kelantan. Yang ustaz nak ceritanya yang Terengganu tu. Sedangkan beribu-ribu staf kaki tangan yang ada, kaki tangan Felda di seluruh wilayah Terengganu ni, tapi manusia yang berjawatan driver dianugerahkan petugas cemerlang seluruh negeri Terengganu. Pada fikir awalnya ustaz tidak tahu dia driver, sebab dia smart. Memang cutting dia cutting pegawai. Apabila siapa disul, kita kecek ginilah, tapi tidak bertaaruf tanya duk mana ke apa, tak ada, kecek gitulah. Dan ustaz tidak familiar dia, pasal ustaz tak apa share dia. Ustaz bertanya ada staf daripada Kuala Lumpur yang sebagai pengiring. Ustaz kata tu siapa dia tu? Dia kata tu ustaz yang terbaik Terengganu. Driver dia kata ustaz. Masya Allah. Kata lagu mana yang boleh siapa jadi terbaik? Oh, ustaz carilah seluruh Malaysia, tak jumpa siapa dia. Langsunglah dia bercerita. Ustaz fikirlah, dia kata, dia driver bawa pengurus, masuk ladang sawit boleh bayar lah, jalan lagu mana, seluk kuning, sudah tentu kenderaan tu mesti bolong. Bila dia balik ke office, dia akan basuh kenderaan dia supaya sedia kala. Ketidak dia tak akan balik. Sudah dia lak apa semua sekali, sedia kala dia akan parking di office dan dia tidak buat balik kenderaan tu rumah dia. Keesokan harinya dia tahu dah jadual pengurus nak pergi situ, nak pergi sini pula. Dia lebih awal lagi dia bubuh minyak, dia makan pagi, dan dia spray dalam kenderaan tu supaya orang naik bau wangi. Bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun. Bila bos dia cuti, tentu dia tak ada kerja dah pasal dia driver. Dia tidak pergi ulang jajak kedai minum air. Dia akan masuk dalam office, dia akan tolong kelak, dia akan tolong kerani, kerana basic peneroka waktu tu dipering di peringkat pejabat dalam rancangan. Bayarkan pering basic peneroka tu, kalau peneroka tu ada 400-500 orang, berapa masa nak ambil? Dan dia ada sedikit pengetahuan tentang komputer, dia membantu kelak tu, kerani tu. Pada peringkat awalnya orang kata dia busy body, penyibuk. Last kali orang nampak keikhlasan dia nak tolong. Orang perhati tengok. Apabila disamit nama dia untuk selection jadi petugas cemerlang Terengganu, maka orang pilih dia. Sedangkan dia tolong kerani tu, tak ada orang bagi overtime pun. Tak ada orang bagi overtime pun. Dia buat kenderaan pejabat, apa kenderaan yang bos dia nak naik pun, tak ada pun tiap-tiap bulan bos dia bagi duit ke. Tak ada. Kalaulah starting gaji dia setara tu je. Tetapi nak royaknya anak-anak, Allah Ta'ala maha. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Kalau mu menginfakkan, bersedekah, fa huwa yukhlifu. Min syai', sesuatu yang ada daripadamu. Tidak semestinya pitih mah.
Tidak semestinya duit. Gapo dia mau ada? Idea, sumbangan, fikiran, sama ada tenaga, sama ada masa dan sebagainya. Mutasawwing. Fahuwa yukhlifu. Aku akan ganti.